dalam sati sejiwa. Susulan banjir di Pitas. Keadaan banjir dilaporkan semakin pulih. 4 daripada 16 kampung yang terjejas kini pulih sepenuhnya. 4 kampung berkenaan ialah Kampung Beliangau Besar, Kampung Selimpodon Darat, Kampung Pinggan-Pinggan dan Kampung Indah. Sementara itu, 3 daripada 11 buah sekolah masih ditutup berikutan banjir yang melanda di sekitar kawasan berkenaan belum pulih sepenuhnya. Sekolah yang terlibat ialah Sekolah Kebangsaan SK Kusilat, SK Sosop dan SK Dallas. Ketua Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Kolonel Mulyadi Alhamdiladin memaklumkan sekiranya cuaca baik berterusan, berkemungkinan semua pusat pemindahan akan ditutup hari ini. Tindakan pemborong minyak masak paket 1 kilogram yang hanya menjual bahan tersebut kepada pelanggan tetap mereka boleh menjejaskan bekalan minyak masak di pasaran khususnya kepada pengguna di negeri ini. Sehubungan itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK memberi amaran kepada pemborong berkenaan agar tidak berbuat demikian, sebaliknya berlaku adil kepada semua pengguna. Tegas Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDNKK Sabah, Yahya Sujak, bekalan minyak masak paket di negeri ini sentiasa mencukupi. Justru pengguna, khususnya pengguna restoran, tidak perlu membeli minyak masak tersebut dalam kuantiti yang banyak untuk mengelak kekurangan bekalan bahan itu pada satu-satu masa. Pengguna juga kena berhemahlah dalam membeli. Kita ada had yang dibenarkan, iaitu sebanyak 5 paket bagi setiap satu pengguna bagi satu-satu masa. Dalam temu bual eksklusif bersama RTM di Kota Kinabalu, beliau berkata KPDNKK akan sentiasa memastikan bekalan minyak masak sentiasa mencukupi. Dalam perkembangan berkaitan, sebanyak 1,078 kes dicatatkan sepanjang tahun lalu dengan 476 kes melibatkan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan, 178 kes Akta Bekalan 1961, 112 kes Akta Perihal Dagangan, 275 kes Akta Timbang dan Sukat, 29 kes Akta Perlindungan Pengguna dan 5 kes bawah Akta Hak Cipta. Kesemua kes tersebut menghasilkan jumlah rampasan sebanyak RM2,719,570 dengan kutipan kompaun berjumlah RM321,479 dan denda RM18,000. Malindo Air bakal melancarkan penerbangan terus dari Kota Kinabalu ke Taipei bermula 25 Januari ini dengan penerbangan 4 kali seminggu, merangkumi kelas ekonomi sehingga kelas perniagaan. Ketua Pegawai Eksekutif Malindo Air Chandran Ramamuti berkata pihaknya sedang bekerjasama dengan Lembaga Pelancongan Sabah dan Biro Pelancongan Taiwan untuk mempromosikan penerbangan terus dari Kota Kinabalu sekaligus meningkatkan potensi perdagangan dan pelancongan antara kedua buah negara. Ia termasuk tawaran penginapan percuma di Taipei kepada anggota pasukan keselamatan, kaki tangan perubatan dan pengamal media selain 20% potongan harga kepada warga emas berumur 60 tahun ke atas bagi ke semua destinasi pelancongan Malindo Air. We are putting 4 flights a week on Monday, Wednesday, Friday and Saturday. Departure 1900, 7 o'clock evening flight from KK to Taipei. And the aircraft will come back the next day morning, 6 o'clock, 6:05 departure from Taipei and arriving here 9:35. This is the perfect timing for tourism. We are anticipating at least about 25,000 tourists to come to Kota Kinabalu on this new flight. How can more people come here and more people from here to Taiwan? Very good interflow. I hope for both sides, tourism industry, good news. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masidi Manjun yakin menerusi penerbangan berkenaan, Sabah berupaya menjadi destinasi perjalanan insentif serta meningkatkan jumlah kemasukan pelancong dari Taipei. Setakat Oktober 2016, Sabah mencatat 26% peningkatan iaitu daripada 36,011 kepada 45,367 pelancong Taiwan ke Sabah berbanding tempoh sama pada tahun 2015.
Ini sekaligus meletakkan Taiwan sebagai destinasi utama pelancongan Sabah selepas negara China, Korea Selatan dan Brunei. Demikian kenyataannya dalam sidang media pelancaran penerbangan Malindo Air Kota Kinabalu Taipei di Kota Kinabalu. Datuk Masidi diwakili pembantunya Datuk Kamarlin Haji Ombi. Sejumlah 50% daripada 500,000 peserta didapati merupakan individu yang sama dan berulang mengikuti program dan latihan keusahawanan anjuran Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna. Angka berkenaan menimbulkan persoalan sama ada individu terbabit gagal mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diberi ataupun menghadapi masalah lain sehinggakan perlu mengikuti program yang sama secara berulang. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna, Dato' Haji Jainab Ahmad Aid menyatakan pihaknya akan mengenal pasti punca keadaan tersebut berlaku dan akan mencari jalan penyelesaian. Langkah itu juga bagi mengenal pasti tahap pengetahuan selain masalah yang dihadapi usahawan. Kekurangan kita saya tengok ni, kelemahan kita ni, kita kasih kursus dia ni orang. Tetapi kita tidak tahu sampai bila. Dan usahawan kita, pemantauan tidak kurang. Hand holding tidak ada. Jadi itulah 2017 ni kan, saya rasa oleh kerana Yang Amat Berhormat Kedua Menteri sudah bagi kami peruntukan sikit fokus kepada membantu keusahawanan. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM di Kompleks Bersepaduh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Kota Kinabalu. Tambahnya, pendekatan strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS akan terus dipraktikan dalam melaksanakan program-program yang dirancang tahun ini. Dalam pada itu, beliau memberitahu kementeriannya akan menganjurkan program promosi makanan halal tempatan Sabah tahun ini. Program tersebut akan dilaksanakan dengan kerjasama Chef Johan Sinam yang merupakan chef tempatan Sabah. Kesungguhan kerajaan untuk memastikan perpaduan rakyat pelbagai kaum di negara ini terus berkekalan bukan satu agenda politik. Timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, perpaduan rakyat merupakan satu komitmen kerajaan dalam memastikan negara sentiasa harmoni. Sehubungan itu, beliau juga mahu rakyat bekerjasama memelihara perpaduan yang terjalin sejak sekian lama dengan saling memahami dan menghormati setiap budaya yang ada di negara ini. Dr. Ronald yang juga ahli Parlimen Beluran berucap dalam Majlis Rumah Terbuka Krismas peringkat daerah Beluran di Dewan Serbaguna Beluran. Lebih 1,000 masyarakat sekitar Beluran hadir memeriahkan majlis tersebut yang diserikan dengan pelbagai persembahan. Masalah kerosakan yang dihadapi sekolah dalam Parlimen Kinabatangan akan dikemukakan kepada Kementerian Pendidikan untuk tindakan sewajarnya. Menurut ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bung Mukhtaradin, antara kerosakan dihadapi termasuklah bangunan sekolah berasrama yang uzur, kebocoran atap serta kerosakan siling dan tandas. Datuk Bung Mukhtar berharap masalah tersebut akan diberi perhatian segera bagi memastikan keselesaan dan keselamatan pelajar terjamin. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas program kembali ke sekolah penyampaian bantuan peralatan sekolah di Dewan Terbuka Tongon. Datuk Bung Mukhtar yang juga pengerusi Yayasan Kemiskinan Daerah Kinabatangan sekali lagi menegaskan agar ibu bapa yang kurang berkemampuan tidak menjadikan isu kemiskinan sebagai penghalang untuk mendapatkan pelajaran. Ini kerana hanya dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran dapat mengubah taraf ekonomi sekaligus keluar daripada kepompong kemiskinan. Program kembali ke sekolah dilaksanakan bertujuan merealisasikan hasrat anak-anak luar bandar bersekolah dan mendapat pendidikan sewajarnya. Program diadakan melalui tanggungjawab sosial korporat Velcra Berhad dan Lembaga Tabung Haji dengan kerjasama Parlimen Kinabatangan dan Pejabat Pendidikan Daerah Tongon. Tahun ini sebanyak RM450,000 diperuntukkan untuk program berkenaan yang memberi manfaat kepada 3,400 pelajar. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK berharap pelan tempatan pembangunan Eko Tanjung Aru TED dapat diluluskan Mac tahun ini bagi membolehkan pelan berkenaan digazetkan. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Yeo Boon Hai berkata kelulusan pelan oleh kerajaan negeri menerusi Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah Negeri itu akan membolehkan DBKK melaksanakan pembangunan di kawasan berkenaan. Saya amat mengharapkan bulan 3 ini kita boleh gazet itu pelan. Tapi gazet pelan ini pun mesti melalui Central Board.
Once the central board approve and the state government approve, barulah kami boleh buat pembangunan di kawasan berkenaan. Menurut Datuk Iyo, kelulusan pelan dibuat sama ada mengikut zon yang dicadangkan atau dengan perubahan berdasarkan maklum balas orang ramai menerusi sesi pendengaran umum projek berkenaan sebelum ini. Ini kerana di BKK menerima banyak maklum balas dan perkara itu akan dikaji semula dalam masa terdekat untuk melihat sekiranya terdapat keperluan untuk memperbaiki reka bentuk pengezonan kawasan terlibat. Datuk Iyo mengulas maklum balas orang ramai dan perkembangan terkini pembangunan Eko Tanjung Aru TED. Beliau ditemui selepas merasmikan Mesyuarat Agung tahunan ke-24 Puspanita Cawangan Bandaraya Kota Kinabalu di Ibu Negeri. Cadangan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah untuk menambah masa pembelajaran di Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika Kemas dari pagi hingga pukul 5 petang bermula tahun depan menerima pelbagai reaksi daripada ibu bapa. Cadangan ini dibuat sebagai langkah menyediakan tempat transit untuk anak-anak sementara ibu bapa bekerja sekaligus meringankan beban ibu bapa yang terpaksa menghantar anak-anak ke tempat lain. Beberapa ibu bapa yang ditemui masing-masing memberikan pendapat berbeza. Ada yang bersetuju dengan penambahan waktu tersebut dan ada juga yang tidak bersetuju kerana memikirkan fizikal dan mental anak-anak yang masih kecil. Dilanjutkan kebaikan untuk ibu bapa lah untuk mengambil anak dan tidak perlu lagi risau lah. Tapi kalau half day macam sekarang ni lah kan dia 7 hingga 11.30 ni ada juga kebaikan dia, kita boleh spend time juga dengan anak-anak. Anak-anak tu lebih apa kita cakap cukup rehat lah dari segi psikologi, dia memang terkawal lah di situ. Pendapat saya kalau lanjutkan sampai paling lewat jam 1 lah. Pasal kesian juga guru-guru, murid pun kalau terlampau lama, diorang memang boring, lepas tu takut diorang bergaduh ke, buat kerina yang lebih agresif. Bagi saya kan macam budak dia mungkin orang tidak biasa lagi untuk macam keletihan begitu kan seharian di sekolah. Bagi saya setakat ni mungkin sehingga jam 12 sajalah. Sebab yalah, dorang kan emosi dorang masih kecil lagi kan. Jadi kalau boleh biarlah sampai tengah hari je. Sebab dorang pun awal bangun pagi. Jadi takkanlah sampai pukul 5 petang kan. Mungkin bagi orang yang bekerja bolehlah. Sebab dorang pun tak ada masa kan. Ketika ini sesi pembelajaran Tabika Kemas bermula pukul 7.30 pagi hingga 11.30 pagi. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 10 pagi nanti kunjungan peperiksaan Panglima Wilayah Lot 2 terhadap Yang di-Pertua Negeri Tun Haji Johar Haji Mahiruddin di Sana Negeri Kota Kinabalu. Seterusnya pada pukul 2 petang berlangsung Majlis Serah Tugas Pengarah Jabatan Perlindungan Alam Sekitar di Wisma Budaya Kota Kinabalu. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini 6 Januari 2017. Kembali kepada Syarizam di Angkasa Puri. Silakan Syarizam.